Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita bersiaran secara langsung untuk perlawanan terakhir Maksa Games 2021, kejuaraan bola sepak yang berlangsung di Stadium TLDM Lumut, negeri Perak Darul Rizwan ini. Dan kali ini untuk perlawanan terakhir kita akan bersama saya adalah Abang Wan yang akan turut sama-sama memberikan ulasan. Katanya kesian kat saya macam dah habis suara, so dia akan top up lagi analisis dan juga sedikit insight mengenai Maksa. Untuk perlawanan akhir, pertembungan yang pastinya menarik antara pasukan dari selatan tanah air, iaitu negeri Maksa negeri Johor Darul Takzim menentang Maksa negeri Terengganu. Di sini saya juga akan bacakan first 11 pasukan negeri Johor. 13 Muhammad Sufyan, 6 Muhammad Syaril, 2 Faizal Abdul Hamid, 8 Muhammad Syafwan, 12 Musliadi Mansur, 10 Muhammad Fahian, 11 Muhammad Afendi, 3 Muhammad Saiful Nizam, 1 Zulkifli Othman, 19 Luqmanul Hakim dan 16 Alamah Fitri bin Amir. Kita ada 1, 2, 3, 4 pemain veteran yang akan memulakan perlawanan akhir untuk Johor. Dan bagi Terengganu, 25 Tuan Azhar Fahimi, Muhammad Firdaus, 17, 15 Baharun Muhammad, 5 Muhammad Syafiquddin, 13 Muhammad Minuddin, 10 Muhammad Asham, 7 Saiful Nizam, 19 Ros Muhammad Muharram, 4 Muhammad Nizam. 2 pemain veteran atau 3 pemain veteran Terengganu adalah Syarul Nizam, 14, 8 Syam Muhammad Syamsulin dan 9 tadi Muhammad Nizam, 4. Pastinya menarik pertembungan ini. Johor menang 2-0 mengatasi pasukan Angkatan Tentera Malaysia pada saingan separuh akhir, manakala Terengganu hasil jaringan tunggal menang ke atas pasukan Perak 1-0. Johor jersey biru, Terengganu berwarna putih. Sama-sama kita saksikan perlawanan akhir yang akan diadili oleh Muhammad Syukri bin Aziz, dibantu oleh Wan Salmin Azizu. Pengadil nombor 2 adalah Muhammad Nizam, serta pembantu pengadil keempat adalah Muhammad Syahrudin daripada Kuala Lumpur. Keempat-empat mereka adalah dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Sama-sama kita nantikan perlawanan akhir yang akan berlangsung sebentar saja lagi. Beraksi selama 30 minit untuk setiap separuh masa, dengan 10 minit masa tambahan. Dan jika tidak silap saya, jika keputusan terikat 0-0 untuk tempoh perlawanan penuh, mereka akan ditentukan dengan penentuan sepakan penalti. Johor sebenarnya sudah pun melalui fasa sepakan penalti tersebut apabila mereka mengatasi pasukan Kelantan di saingan suku akhir. Selepas terikat 1-1, Johor menang ke atas Kelantan 5 berbalas 4. Kita tunggu Abang Wan kita siap dahulu menulis apa yang perlu dicatat. Terengganu pastinya tidak mahu peristiwa pada edisi Maksa yang lalu. Mereka tewas pada perlawanan akhir kepada Angkatan Tentera Malaysia Sepak Bola. Pasukan Johor berwarna biru menyerang daripada kiri dan ke kanan. Tenang saja, kedua pasukan ini memulakan perlawanan dengan cuaca yang begitu baik di Lumut ini. Walaupun sebentar tadi sebenarnya keadaan seakan-akan mahu hujan, tapi alhamdulillah sekarang ini cerah, bersinar. Serangan pertama pasukan Johor, terus saja nombor 10, percubaan pertama oleh pemain nombor 10 pasukan Johor, Muhammad Fahian. Hampir-hampir saja, adapun itu adalah satu wake up call untuk Terengganu. Cubaan sedikit saja tersasar ke sebelah kiri tiang gol.
Terus kali ini Terengganu menguasai babak awal perlawanan. Satu hantaran jauh saja mencari siapa, tapi terus saja kepada penjaga gol pasukan Johor. Nombor 2 adalah Hashim Saleh, veteran. Terus Terengganu kali ini menyerang ataupun Johor menyerang. Sudah saja dikeluarkan Azwan Izam, berusia 28 tahun, pemain pertahanan pasukan Terengganu ini. Kali ini terus Terengganu menyerang. Ini seakan-akan perlawanan akhir Liga Super sebenarnya. Dua kuasa besar bola sepak di negara kita ini. Kali ini ialah pegawai ataupun kaki tangan kerajaan yang beraksi kali ini, mewakili negeri masing-masing. Agak berhati-hati sebenarnya di awal perlawanan ini. Giliran Terengganu untuk cuba masuk. Bagaimana? Satu gerakan baik, tapi tinggi melangit Saiful Nizam. Ini antara lintang yang mungkin cuba giliran Terengganu dilakukan oleh beliau sebentar tadi. Satu gerakan baik, sama ada dia nak shoot ataupun sebenarnya nak melakukan hantaran. Saya sendiri pun tak pastilah. Las Johor, pertahanan mereka juga mengkaitkan kapten. Dicuri begitu saja oleh pasukan Terengganu. Perlu cepat melepaskan bola kapten Terengganu kali ini, tetapi tenang saja, mudah saja permainan mereka kali ini. Kita dengar kata-kata Kapten Johor, enjoy the game. Mereka pastinya, semua mereka pastinya ingin membawa pulang kejuaraan Maksak Games 2021 ini. Enjoy the game. Tetapi mereka juga pastinya mau menikmati, mereka pastinya ingin membawa pulang lawanan akhir kejuaraan Maksak. Fall pertama perlawanan ini. Dan saya akan cuma untuk pasukan Terengganu. Agak perlahan permulaan perlawanan ini. Mungkin cuaca yang agak panas di Stadium TM Lumut ini. Mereka masing-masing mahu menyimpan tenaga. 30 minit bukanlah satu tempoh yang pendek untuk mereka mainkan. Larian laju kali ini, Johor menyerang. Hanya seorang di kawasan tengah. Satu hantaran lintang baik, tetapi bola mudah ke dalam dakapan penjaga gol Terengganu, jersey nombor 25 adalah Tuan Azraf Fahimi. Hilang konsentrasi pula kemainkan Saiful Nizam sebentar tadi, gagal untuk mengawal bola dengan baik. Hanya seorang sama-sama itu penonton yang menyaksikan kami melalui saluran Facebook Maksak Malaysia dan juga melalui 720 Sports TV. Terima kasih kerana memberi sokongan kepada kami. Jemput like, jemput share. Dan insyaAllah jika diberikan peluang selepas ini, kami akan bawakan games lain. Pertandingan Maksak ini akan terus rancak dilangsungkan selepas saja berakhirnya bulan Ramadan selepas ini. Akan terus rancak dilangsungkan selepas saja berakhirnya. Semangat sikit mengulas, ngantuk. Biasalah bang, tengah-tengah hari ni panas bang. Game pun slow, so kita slow dulu. Lepas ni kita laju sikit.
Pengulas baca komen-komen. Jaga komen anda. So Abang Wan, macam mana? Awal-awal ni dua pasukan nampaknya berhati-hati. Kita boleh nampak player-player yang berbahaya pada petang ni. Kalau Terengganu saya suka tengok nombor 7 tu, dia selalu melakukan overlap dan cutting ke dalam lah. Dan player Johor antara yang bahaya nombor 12 dan nombor 16. Kita tengok game ni kedua-dua pasukan tu permainannya lebih terbuka, tidak tahan tapi melakukan serangan demi serangan. Okey, Abang Wan baik sekali. Nombor 12 Johor penjaring gol daripada jarak jauh untuk saingan semifinal sebentar tadi. Satu gol yang begitu cantik. Kalau anda nak tengok gol tersebut, carilah video perlawanan semifinal tadi. Satu kali ni percubaan ataupun sepakan percuma yang baik dan ditepis oleh penjaga gol Terengganu Tuan Azraf Fahimi. Perlawanan semifinal tadi. Baik sekali teknik sepakan beliau. Mungkin kalau lebih laju percubaan ataupun sepakan percuma memberikan ataupun menggugat kedudukan pintu gol pasukan negeri Terengganu. Sepakan penjuru Terengganu. Bola terus saja. Sepakan penjuru jauh, tidak dapat mencari target sebentar tadi. Kita baca pengulas slow ikut tempo game. Memanglah macam itulah. Takkanlah saya nak semangat tiba-tiba bercakap bukan-bukan, tapi game slow. Kita layan santai. Angin laut di lumut ini. Terengganu pun bermain slow. Okey, dia orang lebih pada possession play ketika ini. Banyak berjalan saja di awal-awal 10 minit yang pertama. Abang Wan, kedua-dua pasukan bagaimana? Adakah mereka akan lebih menggunakan possession atau counter attack atau macam mana? Kalau kita tengok game pagi tadi, Johor nampaknya kehilangan dua player terbaik mereka, nombor 4 dan nombor 7. So pada petang ni kita tengok gerakan Johor terancang, tapi kehilangan dua tonggak ni mencacatkan sikit game Johor. Oh betul, kalau tak silap saya centre back mereka juga kan kehilangan antara pemain terbaik Johor ketika maksat game sekali ni. 2 kali man of the match beliau dapatkan, tapi pagi tadi nampak seperti beliau mengalami kecaran hamstring dan mungkin tidak dapat diturunkan terus untuk final game ini. Bola kembali pada pasukan Terengganu. Mula untuk laju sebenarnya pemain ini. Terus saja ke tengah. Kapten Terengganu pendek saja tolakan, mencari flanker nombor 7 Saiful Nizam. Satu antara baik. Saya ingat bola tersebut bakal singgah ke kepala Ros Muhammad Muharram sebentar tadi, nombor 19. Berbahaya juga striker pasukan Terengganu ini. Satu antara baik. Ini fizikal yang baik sebenarnya. Ros kali ini bola kaki beliau, tapi mudah saja dikeluarkan. Nampaknya player Johor nombor 16 Uda kena turun sampai ke bawah nak mempertahankan barisan pertahanan Johor tu. Baik Wan. Saya juga sekarang sebenarnya terhibur. Orang komen-komen dekat Facebook maafkan saya. Tengok bini pun komen, bagi semangat pada suami yang sedang berjuang di Perak ketika ini. Maafkan saya, Akak Wana Ibrahim. Nombor 8 adalah Syamsul Aswadi, tapi sebenarnya nama yang saya dapat ni adalah salah. So nanti kita akan betulkan. Saya akan pencuma untuk main Johor atau pasukan Johor. Sebenarnya permainan ini akan mula panas ataupun sparks saya cekakan pada penghujung babak pertama akan tiba-tiba berlaju. Percaya je kepada saya. Okey, nombor 10 menyerang. Satu antara baik. Tandukan daripada pemain berjersey nombor 16
Johor. Muhammad Fitri Amir. Dia berlaju. Percaya je kat saya. Okey, nombor 10. Dan juga satu antara baik. tampanan Tandukan. menarik daripada Tuan Azraf Fahimi. Cross baik Muhammad Fahian sebentar tadi. Johor tiba-tiba saja hidup berapi panas. Kali ini tendangan penjuru untuk pasukan negeri Johor. Bola mudah saja dikeluarkan. Sikit informasi perlawanan pasukan Johor sebenarnya bermain lebih satu perlawanan. Mereka berada dalam kumpulan D, yang mana mereka terpaksa melalui 3 perlawanan peringkat kumpulan. Bagaimana kali ini? Sedang kita cuba untuk bersembang-sembang. Johor sudah pun memecahkan kebuntuan. Gol hasil jaringan Uda ataupun Muhammad Fitri Amir berjersey nombor 16. Antaran walaupun tidak tinggi, tapi bola tersebut sampai ke kepala beliau. Seperti kita jangkakan Abang Wan, tiba-tiba saja game ini boleh spark. Dan apa pandangan Abang Wan tentang gol tersebut? Kita nampak pertahanan Terengganu seperti tak well organised lagi ketika sepakan penjuru tu dibuat. Agak akan kabut di depan pintu gol. So Johor berjaya mencuri satu peluang kemasan situ untuk menjadikan gol pembukaan di perlawanan ini. Baik, tahniah Johor. Tiba-tiba saja mereka memecahkan kebutuhan. Adakah Terengganu bakal pulang? Sang penyu menangis lagi tahun ini selepas mereka kecewa dengan ATM pada edisi lalu. Mereka perlu segera bangkit. Gol pertama 1-0. Tidak perlu mereka tergesa-gesa. Permainan baru saja di minit ke-12. Gol pertama Terengganu. Dan mereka untuk menyerang. Baik sekali. Satu tackle. Penyokong mahukan kad dikeluarkan. Pertama Terengganu. Tapi saya rasa itulah satu tackle Baik sekali. Satu yang tackle. berbahaya. Saya setuju dengan beliau. Saiful Nizam gerakan baik. Berjaya oleh sebentar tadi. Melepasi Faizal Abdul Hamid sebelum beliau sebenarnya dijatuhkan oleh Kapten Johor pada perlawanan ini. Ros Muhammad. Maafkan saya. Kapten Johor pada perlawanan ini adalah Luqman Hakim, center back ataupun tahanan tengah. Perlawanan terhenti seketika kecederaan kepada Saiful Nizam, salah seorang key player mereka. Baru berusia 25 tahun kalau mengikut apa yang dicatatkan di sini. Mula jangan tidur. Okey, baik. Panas bang kat lumut ni bang. Sepakan penjuru untuk pasukan Terengganu. Maafkan saya bukan cuma untuk pasukan Terengganu. Bakal diambil oleh main berjersey nombor 17. Baik sekali tendangan terus Muhammad Asham sebentar tadi. Miscontrol pula, tetapi terus saja cover up yang baik oleh seorang lagi pemain pertahanan Terengganu. Bola kembali pada Asham. 10. Antaran tinggi. Saiful Nizam nampaknya sudah pun boleh bangun berjalan. Bola kembali dicuri oleh Terengganu. Mereka mula sedikit demi sedikit menguasai perlawanan ini. Bola antaran pendek, tapi sedikit off the ball incident. Bagaimana Saiful Nizam perlu sedikit bertenang. Satu sedikit cakap-cakap dengan Muhammad Syafwan sebentar tadi. Mungkin terkena tangan atau bagaimana. Lontaran ke dalam untuk pasukan Terengganu. Diambil oleh
Wawan nampaknya selepas Johor menjaringkan gol tersebut, mereka tendangan terus agak relax sebenarnya. Muhammad Asham sebentar tadi. Masih lagi mahu menyimpan tenaga, tidak mahu push terlalu ramai pemain ke hadapan. Tapi kali ini nampaknya mereka kembali menyerang. Hanya 1, 2, 3 orang saja pemain di hadapan. Tidak perlu mereka tergopoh-gopoh untuk menyerang ke hadapan. Dengan Terengganu kembali ke dalam formasi mereka. Agak wide sebenarnya fullback. Jauh kedudukan beliau berbanding dengan 2 centre back Terengganu di tengah. Senang saja Lokman Nur Hakim mengawal keadaan. Gerakan baik 1-2. Satu terupas, tapi sudah pun dibaca oleh Muhammad Syafiquddin sebentar tadi. Kapten Terengganu nombor 8 adalah Muhammad Syamsuddin. Terengganu kembali menyerang. Apa yang berlaku sebentar tadi, sedikit cederaan untuk salah seorang pemain Terengganu. Bola dikeluarkan. Satu semangat sportsmanship yang baik. Okey Mawan, apa kita boleh cakap sekitar 15 minit perlawanan pertama ini? Kita boleh nampak kedua-dua pasukan menggunakan single striker, lone top striker. Terengganu menggunakan nombor 19 dan Johor menggunakan nombor 10. Means that kebanyakan player tertumpu di kawasan tengah. Setiap kali serangan yang ada adalah berdasarkan counter attack. Itu permainan setakat ni lah. Okey, maksudnya masih lagi berhati-hatilah mereka sebenarnya. Walaupun 1 gol sudah terhasil sebentar tadi untuk pasukan Johor. Nampaknya Terengganu masih lagi tak nak push ke hadapan. Satu lagi kecederaan dialami oleh pasukan Johor, nombor 5 atau Azwan Izam mengalami kecederaan. Satu pelanggaran. Mereka berebut bola 50-50 sebentar tadi. Satu sportsmanship yang baik ditunjukkan oleh pasukan Johor kali ini, memulakan kembali bola tersebut kepada pasukan Terengganu. Nombor 7 Johor ketika ini adalah Muhammad Syafiq, sedang disiapkan menunggu giliran untuk beliau masuk. Giliran Terengganu untuk menyerang. Johor ketika ini beraksi dengan 10 orang pemain sahaja. Menyerang Saiful Nizam. Satu crossing baik. Bagaimana? Bola berebut di udara, gagal untuk di-clear atau dikeluarkan. Terus bola. Satu half volley pemain nombor 10 pasukan Terengganu, Muhammad Asham. Bagaimana? Gagal untuk disambar atau disudahkan oleh 14 Terengganu itu Syarul Nizam. Satu peluang mula hadir untuk Terengganu. Mereka tahu mereka boleh menjaringkan gol. Tandukan clearance nombor 5 Terengganu, Sasa Syafiquddin ini tidak mudah untuk ditewaskan di udara beliau. Terengganu datang lagi. Syaful Nizam suka beliau untuk cut inside dan satu percubaan yang sedikit sahaja walaupun lewati palang gol. Hampir-hampir Syaful Nizam menjadikan gol. Seperti Abang Wan cakap, beliau gemar untuk cut back, masuk dalam percubaan. Kita boleh nampak dalam game ni Terengganu banyak menggunakan player nombor 7. Serangan Terengganu ni banyak menggunakan sebelah kiri untuk membuat serangan ke arah pintu gol Johor. Baik sekali aksi Syaful Nizam sebentar tadi. Bermain di sebelah kiri tapi menggunakan atau kaki dominan beliau adalah sebelah kanan. So sebagai inverted winger sebenarnya kan.
Sudah masuk nombor 7 pasukan Johor, Muhammad Syafiq, penjaring gol pertama ketika saingan semifinal menentang Angkatan Tentera Malaysia. Satu gol yang cantik juga. 10 minit terakhir separuh masa yang pertama. Terengganu mudah saja gerakan mereka dipatahkan, tapi kali ini bola hilang dalam kawasan bahaya. Nombor 8 Kapten. Percubaan daripada luar kotak penalti sedikit lemah untuk sepakan. Terengganu mudah saja gerakan mereka dipatahkan, tapi kali ini bola hilang dalam kawasan bahaya. Nombor 8 Kapten. Percubaan daripada luar rentak permainan kembali agak terbuka. Kedua-dua pasukan saling berbaras serangan dan mungkin faktor cuaca menyejaskan sedikit rentak permainan pada petang ni. Okey, anda terhibur dengan saya juga terhibur dengan komen-komen anda di Facebook 720 Sports TV. Nanti kita cakaplah. Jangan biarkan hidup anda diselubungi misteri. Johor menyerang kali ini. Bola masih lagi dalam bola beliau. Adakah foul di situ? Tidak, diteruskan oleh pengadil. Saiful Nizam, salah satu playmaker ataupun pemain yang sentiasa hidup untuk membawa masuk bola ke dalam. Agak kompleks sebenarnya Johor bertahan, tapi perlu berhati-hati mereka dengan larian-larian daripada bawah ataupun gerakan fullback pasukan Terengganu menukar arah gerakan. Saiful Nizam sekali lagi cuma masuk, target man, satu percubaan. 1-2 setup bahaya dua pemain ini. Gandingan yang cukup baik, cukup bersefahaman antara Ros Muhammad Muharram dan juga Saiful Nizam. Abawan sekali lagi cuma masuk, target man, satu percubaan. Saya memang tertariklah dengan corak permainan yang ditunjukkan oleh Saiful Nizam setakat ni. Banyakkan pergerakan Terengganu ni dianggotai juga oleh nombor 7 ni lah. Betul. Terengganu hantar kepada beliau untuk bawa masuk bola, dan kali ini Johor menyerang penjara gol pertama bersama bola Muhammad Syafiq, tapi terus saja gerakan mereka dihalang. Mereka kembali lagi dengan Kapten Jeneral nombor 8 Kali ini Johor untuk kembali menyerang, tapi gerakan nombor 10 Muhammad Fahian sebentar tadi gagal, dan lontaran ke dalam untuk pasukan negeri dari selatan tanah air. Sedikit perlahan ketika ini perlawanan. Mungkin mereka dah plan nak push kau-kau punya di separuh masa yang kedua. So sekarang ini agak safe, tidak mahu meletakkan terlalu ramai pemain di bahagian hadapan, mahu bermain dengan lebih kompak. Gerakan cantik, tapi bola sudah pun terkeluar untuk tendangan gol pasukan negeri Terengganu. Comel betul jersey keeper Terengganu ni, pink colour. Gerakan banyak berjalan, hampir keseluruhan pemain-pemain berada di atas padang ini. Ke-11 mereka berjalan ketika ini. Panas dekat lumut ini. Mereka ke kiri dan ke kanan menolak dekat-dekat saja target man 19 Ros Muhammad kepada Saiful Nizam.
Kembali semula ke bawah. Sedikit informasi, Johor beraksi lebih satu perlawanan sebenarnya berbanding Terengganu. Mereka menang besar 4-0 ke atas PDRM, menumpaskan pasukan Pulau Pinang 3-0 sebelum Johor diikat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 0-0 pada perlawanan terakhir kumpulan D untuk mereka menjuarai kumpulan tersebut. Manakala Terengganu sebenarnya mereka tumpas perlawanan pembukaan tewas 1-2 kepada pasukan Kedah sebelum mereka bangkit menumbangkan pasukan Kelantan 2-1 dalam pertembungan East Coast Derby. Mereka mara. Selepas itu di sinilah mereka di final ketika ini. Satu fakta yang menarik ya, Cik Muiz, pada tahun 2016 Terengganu kalah first game waktu tu di Pulau Pinang, tapi pada edisi tournament tu dia champion. So adakah sejarah akan berulang kembali? Sama-samalah kita nantikan pada perlawanan ni. Mereka mungkin mahu mengulangi sejarah tersebut, Abang Wan. Tapi itulah, perlu mencari sekurang-kurangnya 2 gol untuk mereka menjulang kejuaraan Masak Games 2021 ini. Terengganu dengan Johor kini parking bus dalam kotak penalti mereka. 4 defender dengan seorang defensive midfielder. 3 orang lagi midfield mereka juga agak rapat di tengah. Agak buntu sebenarnya untuk Terengganu cuba untuk memecah masuk. Lepas kali ini 12. Satu counter attack berbahaya kepada player nombor 7 Muhammad Syafiq. Balik percubaan ataupun peluang. Agak lambat pemain Terengganu untuk menutup ruang tersebut. Masih lagi mempunyai peluang tetapi hantaran silang terus saja disambar oleh Tuan Azraf Fahimi. Satu counter attack berbahaya walaupun beliau tewas sebentar tadi kepada player nombor 7, tetapi Muhammad Syafiq balik. Berjaya beliau untuk melakukan 2 aksi akrobatik menyelamatkan percubaan pasukan Johor sebentar tadi. Baik sekali aksi beliau. Penjaga gol yang sudah pun berusia 36 tahun. Ada rakan-rakan di stadium ini bertanya kenapa pakai seluar warna hijau penjaga gol ni. Saya pun tak tahulah bang. Jersey pink hijau, kombinasi yang cukup menarik sebenarnya. Semua seakan-akan melihat saja bola tersebut. Mungkin mereka agak sedikit kepenatan. Kedua-dua pasukan bermain perlawanan semifinal yang begitu sengit. Tinggi bola terpaksa menutup mata kedua-dua pemain sebentar tadi. Satu high foot tackle oleh pemain Terengganu dipersalahkan. Terengganu melakukan pertukaran. Nombor 11 bakal masuk adalah Asrul Hisham bagi menggantikan nombor 14 Syarul Nizam. 2 pertukaran. Adapun pemain veteran bakal masuk. Minit-minit terakhir perlawanan ini Terengganu melakukan 2 pertukaran. Dan untuk penonton yang baru saja mengikuti siaran live kami, pemain veteran boleh tukar sebanyak mungkin, ikut suka hati diorang lah. Nak keluar masuk. Minit-minit terakhir separuh masa pertama. Satu pressure yang baik oleh nombor 16 tapi mudah saja diatasi oleh Muhammad Syam sudah tadi. Larian ke hadapan nombor 3 Johor Muhammad Saiful Nizam. Bola kini di kaki Muhammad Syaril. Terus saja Johor mengurusi perlawanan ini dan saya rasa perlawanan akan ditamatkan bila-bila masa saja. 1 minit saja masa tambahan. Dan itulah dia Johor
menamatkan saingan separuh masa pertama dengan kelebihan 1 gol. Abang Wan, sedikit analisis ataupun rumusan separuh masa yang pertama. Saya jangka perlawanan akan lebih hebat lah pada separuh masa kedua nanti. Seperti Terengganu masih menyimpan lah tenaga untuk all the best pada second half nanti. Apa-apa pun kita harapkan pertembungan yang menarik pada second half nanti. Okey Abang Wan dan juga peminat-peminat bola sepak yang menyaksikan bisa langsung, kita akan berjumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kata-kata enjoy the game. Mereka pastinya semua mereka pastinya ingin membawa pulang ke larian laju kali ini. Johor menyerang. Hanya seorang
Baik, kita kembali semula untuk separuh masa yang kedua. Okey, pemain perlu bersemangat, pengulas pun akan bersemangat. InsyaAllah kita akan saksikan separuh masa yang kedua, perlawanan akhir ini yang lebih menarik. Abang Wan, apa kita nak tengok Abang Wan untuk perlawanan di separuh masa kedua ini? Terengganu ni dikenali dengan tim yang suka buat comeback. So kita tengok sama ada second half ni tim Terengganu mampu untuk buat kejutan ke atas pasukan Johor. So kita nampaknya penjaring gol Johor tadi telah dikeluarkan dan digantikan dengan player yang lain. Mungkin ada perubahan taktikal daripada negeri Johor. Sama-sama kita saksikan. Okey bang, kita pun nampak dia datang tadi giling-giling kepala. Seakan-akan kata panas betul kat luar tu katanya. Nombor 16 Johor itu Muhammad Fitri Amir ataupun Uda, sudah pun berusia 40 tahun. Betul 40 tahun. Sepak mula separuh masa kedua akan dimulakan oleh Terengganu. Sementara itu Uda sebentar tadi sebenarnya ditukar dan digantikan oleh Hishamuddin berjersey nombor 18. Seorang lagi my veteran. Okey, keep comment coming. Kita pun nak tengok orang komen apa. Kalau nak minta pengulas tukar orang lain, minta maaf, ini saja yang ada untuk hari ini. Suara ini saja anda mampu dengar. Okey, sepak mula separuh masa kedua, 30 minit terakhir dimulakan oleh Terengganu. Masih lagi dalam kawasan mereka. Menang 1-0 pagi tadi dengan Perak. Mereka katanya cukup sengit perlawanan tersebut, saling berbalas serangan. Yang perlawanan yang berlangsung di Padang Pelabuhan A di base Navy di DM Lumut ini. Okay. Kita masih lagi menunggu serangan pertama daripada Terengganu. Masih lagi tidak gopoh mahu mengekalkan possession. Manakala pemain Johor lebih gemar untuk ataupun selesa menunggu saja kehadiran pasukan Terengganu. Lontaran ke dalam pertama untuk Terengganu. 15 adalah Barun Muhammad. Kali ini lontaran ke dalam untuk pasukan Johor pula. 11 Johor adalah Mawar Afendi. 16 kepada Terengganu, sedikit kelam kabut ketika ini agak tight sebenarnya apabila pasukan Johor hanya mahu bertahan. Terengganu menyerang kali ini nombor 15. Satu hantaran terus oleh nombor 10 Muhammad Hasham. Bola di kaki Saiful Nizam, kiri dan kanan, tapi kali ini beliau gagal pula untuk lepas. Sentuhan pertama Saiful Nizam di separuh masa kedua ini, dan sepakan penjuru yang bakal diambil oleh beliau. Sepakan penjuru pertama separuh masa kedua. Bola rendah sahaja, gagal untuk melepasi pertahanan pertama pasukan Johor. Satu kali ini tinggi, lambungan, tetapi berjaya dipetik begitu saja oleh penjaga gol pasukan negeri Johor, Zulkifli Othman. Keeper Johor ni antara orang lama di dalam kejuaraan ini, tahir pada tahun 79, maksudnya beliau kini sudah berumur 45 tahun. Tetapi masih lagi melompat tinggi Abang Zulkifli Othman ni. 42, maafkan saya. Pada kali ini bola perebutan baik sekali aksi kedua-dua pasukan, dengan saya kira Muhammad Syukri bin Aziz mengadil perlawanan kita pada hari ini.
mampu ataupun mengawal perlawanan ini dengan baik. Bakal dimasukkan 17 Muhammad Abdullah bagi menggantikan pemain berjersey nombor 10 pasukan Johor, iaitu Muhammad Fahian. Sudah agak penat beliau ketika memberikan sepenuhnya tenaga beraksi di separuh masa pertama, antara pemain terbaik ketika saingan separuh akhir. Bola lontaran ke dalam mudah saja dicuri. 11 cuba melakukan gerakan, tapi bola kembali saja dicuri, mudah saja dipintas di situ. Giliran Terengganu menggerakkan bola. Bola 8 laju, tetapi kali ini dijatuhkan untuk tendangan percuma negeri Terengganu Darul Iman. Saya tertarik dengan corak permainan nombor 8 Terengganu ni. Kita tengok dia macam bersaja, tapi once dia pegang bola dan mulakan larian, kita nampak kelibat dia yang berbahaya. Betul lah Bawan, bahaya sebab bila dia pegang bola, rakan-rakan lain juga mula bergerak ke dalam posisi untuk menerima bola. Dan bola-bola beliau mungkin secara terupas ataupun crossfield ball, beliau selesa untuk memegang dan juga melakukan hantaran. Satu sebagai tandukan, hasil sebakan percuma itu sebentar tadi, tetapi agak lemah saja kali ini. Bola tangan Zulkifli Othman, 42 tahun. Abang Zul ni pendek saja kali ini kepada 11 Muhammad Effendi. Antara jauh terus saja mencari 18 Hishamuddin yang masuk menggantikan Uda sebentar tadi. Bola dicuri kepada Hishamuddin. Tenang saja beliau bawa masuk bola ke tengah. Sekali lagi aksi baik nombor 8. Satu hantaran ke hadapan, tetapi bola sudah pun ataupun larian pemain jersey nombor 13 Muinuddin sudah pun offside. Kali pertama offside Abang. So nampaknya jauh mula untuk push up sikit ke atas. Tak ada VAR, maafkan saya. Kalau nak VAR mungkin game Liverpool semalam. Offside ke tak ada Abang Wan? Abang Wan cakap definitely no. So peminat-peminat Liverpool, biasalah kan. Bola untuk pasukan Terengganu kali ini masih lagi agak perlahan graf atau pace ditunjukkan oleh kedua pasukan. Satu kontrol ball, dadaan yang baik. Bola ke hadapan 16, berkejaran di situ. Pertemuan antara pemain veteran Syukri dengan Afendi sebentar tadi. Kita boleh saksikan perubahan taktikal yang dilakukan oleh Terengganu, di mana player nombor 13 yang tadinya defensive midfielder telah mula naik ke atas menjadi top striker nombor 13 ya. So dia akan naik untuk lebih membantu di bahagian serangan. Dengan nombor 19 Terengganu yang beraksi sebagai lone striker, top striker di separuh masa pertama tadi sudah pun dikeluarkan. So perubahan taktikal sekarang central midfield mereka adalah nombor 10 dan nombor 8 saja, Asham dan juga Muhammad Samsul. Bola terus saja dan dihantar ke belakang. Tenang abang goalkeeper Terengganu pink kita ni. Baik kontrol ball. Bola seakan-akan laju, saya ingatkan bola itu akan terlepas. Satu gerakan baik Terengganu kali ini melebarkan ke bahagian sayap. Cuba dikejar oleh Saful Nizam. Satu pressure yang baik. Terus saja mereka sampai memberikan tekanan kepada pasukan Johor. Terengganu gerakan baik. 1-2 pendek saja. Kembali kepada Saiful Nizam. Sentiasa saja beliau dicari oleh pasukan Terengganu. Cuba untuk melakukan 1-2. Terus dihalang. Gilan Johor untuk melakukan serangan. Counter attack. Bola tertinggal pula.
Terlalu laju abang nombor 12 kita ni, Musliadi Mansur. Bola tertinggal di belakang Abang Wan. Jika Terengganu mempunyai nombor 8 yang berbahaya, Johor pula mempunyai nombor 12 Musliadi ni. Every time dia dapat bola, gerakan bahaya akan terhasil. Oh, itulah playmaker Johor. Satu gerakan baik. Bola ke sebelah kiri. Bagaimana Hishamuddin cuba masuk serangan, tetapi cubaan yang agak lemah. Terus saja ke side netting. Beliau tidak ada option sebenarnya, tidak ada rakan-rakan yang datang untuk membantu, untuk menerima hantaran daripada beliau. Dan itu sajalah yang boleh beliau lakukan sebentar tadi. Kembali kemenguasaan kepada pasukan Terengganu. Encik Al-Nadif mengulas macam MC Majlis Convention. Ya bang, game slow, saya nak semangat pun susah ni bang. Okey, Terengganu menyerang, tetapi mudah sekali dipatahkan oleh pasukan Johor. Kembali pasukan Johor mengawal keadaan. Pace bola atau perlawanan akhir ini masih lagi berada pada keadaan yang agak perlahan. Tidak seperti aksi kedua-dua pasukan ketika saingan separuh akhir pagi tadi. Tidak terasa 30 minit perlawanan tersebut saling berbalas-balas serangan. Giliran Terengganu kembali menyerang. Saiful Nizam masuk ke dalam, tengah-tengah untuk melakukan tendangan, dan itu dia. Seperti yang kita jangkakan, seperti yang Abang Wan cakap, jaga-jaga pemain ini. Beliau gemar untuk masuk ke dalam, dan itulah yang telah beliau lakukan. Jaringan penyamaan Saiful Nizam, pemain berjersey nombor 7. Aksi ala-ala Ronaldo abang ni. Power bang, baik. Jaringan penyamaan. Satu sama, Terengganu kembali menyamakan kedudukan. Abang Wan, kita dah jangka, kita dah ramalkan benda ni akan berlaku. Satu yang kita perasan dalam second half ni, Terengganu banyak menggunakan player nombor 8 untuk mulakan serangan. Okey, dah agak hairan bila mana pertahanan Johor membiarkan saja player nombor 7 Terengganu berkuasa di kawasan barisan pertahanan Johor. Baik Abang Wan. So kita jangka akan mula panas, tetapi lorongan ke hadapan pasukan Johor sebentar tadi sudah pun terperangkap offside. Ada orang tanya Abang Wan, berapa umur penjaring gol pasukan Terengganu sebentar tadi? Masih muda sebenarnya, 96, betul ke? Betul. 25 tahun. Okey, Terengganu, saya nampak mereka semakin bernafsu sebenarnya. Mungkin akan lebih bersemangat kedua pasukan selepas ini. Pegulas juga akan bersemangat. Giliran Johor untuk megang bola. Kali ini mereka perlu untuk keluar daripada kawasan mereka. Mereka perlu bermain bola. Tindakan mereka untuk bertahan saja pada permulaan separuh masa kedua sebentar tadi sebenarnya sudah pun memakan diri. Dan klaim Khairul Hafizi terus dan dia mengaku kawan dia nombor 7 tu. Hantaran jauh nombor 17. Tetapi Saiful Nizam tidak melakukan larian, bertenang katanya. Tidak perlu tegur gapah, mereka sudah pun berjaya mengikat kedudukan. Panas, kering, tak ada angin pula petang ini. Dan diingatkan juga untuk para pemain ini untuk sentiasa memastikan mereka minum air secukupnya. Agak berbahaya bermain dalam keadaan dan juga masa seperti ini. Giliran Johor untuk memegang bola. Terengganu pula seakan-akan menjemput pasukan Johor untuk melakukan serangan. Satu pas, tetapi mudah saja dipotong. Ambil jalan mudah nombor 5 Muhammad Syafiquddin
mengeluarkan saja bola tersebut. Bola masih lagi atau bagaimana, sudah pun terkeluar. Bendera sudah pun diangkat untuk lontaran ke dalam pasukan Terengganu. Bola terus saja kembali dan nampaknya Johor bakal seakan-akan mahu masukkan kembali. Huda sudah pun dipanggil ke bawah menjaring gol pertama perlawanan ini. Dan kini pertukaran pasukan Johor, bakal masuk adalah nombor 15 Muhammad Arif, nombor 7 yang masuk sebagai pemain gantian Muhammad Syafiq nampaknya kini dikeluarkan. Nombor 7 Johor ini sebenarnya terselamat ketika aksi semifinal tadi. Dia hanya terkena kad kuning selepas melengah-lengahkan masa. Satu sepakan percuma ala-ala conversion rugby sebentar tadi. Tinggi sayup ke atas. Bola Johor nampaknya mereka mula menggerakkan atau mula menyerang ke hadapan. Hishamuddin ke bawah kembali. 15. Satu hantaran baik. Bola kini tangan nombor 12 Johor, Musliadi Mansur ke tengah dan bagaimana? Satu kontrol ball yang sudah pun baik sebenarnya. Apa yang cuba dilakukan oleh beliau sebentar tadi, kaki kiri atau kanan mahu dia gunakan untuk melakukan percubaan. Nombor 8 pasukan Johor Muhammad Syafwan gagal untuk menyudahkan gerakan baik Musliadi sebentar tadi. Terselamat pintu gol pasukan Terengganu. Perbuatan di udara yang baik. Target man Terengganu berjaya untuk shield bola tersebut. Kemana nombor 10 kita dah pergi. Baik, bola terus di bawah nombor 8 Terengganu kepada Saiful Nizam. Maka masuk lagi kiri kanan di mana pilihan dia beliau. Satu hantaran baik. 14. Bola masih di kaki beliau dan satu percubaan kelam kabut pintu gol Johor. Saiful Nizam. Percubaan sekali lagi menunjukkan betapa bahasianya beliau kepada barisan pertahanan pasukan Johor. Hampir-hampir saja Saiful Nizam ataupun tepuk nama gelaran beliau. Terima kasih yang komen bagi info. Tepuk melakukan percubaan ni. Ditepis keluar oleh Zulkifli Othman. Tendangan penjuru untuk pasukan Terengganu. Satu lagi set piece ataupun gerakan daripada sepakan penjuru. Bijak mereka menghantar bola keluar. Dan satu half volley oleh pemain nombor 8 ke atas, melepasi palang gol. Abang Wan, bahaya kan abang tepuk ni. Nampaknya pertahanan Johor nombor 2 terpaksa bekerja keras lah kalau nak kekang Saiful Nizam ya. Kebanyakan serangan berbahaya datang daripada Saiful Nizam ni. Betul Abang Wan. Kalau saya mungkin terpaksa double team nak halang beliau sebab beliau boleh bergerak ke kiri atau ke kanan. Walaupun nampak lebih dominan untuk menggunakan kaki kanan beliau, tapi beliau juga mempunyai kemahiran menggunakan kaki kiri. Terengganu kembali menyerang. Johor nampaknya sudah seakan-akan kehabisan idea. 14 kembali ke tengah nombor 8. Ala-ala Iniesta pula pemain ini.
Sekali lagi, kali ini berjaya dipatahkan. Terengganu perlu berhati-hati, tidak boleh memberikan peluang kepada Johor untuk melakukan serangan. Hishamuddin kali ini bagaimana masuk ke dalam, tetapi larian pemain veteran ini berjaya dipatahkan oleh Muhammad Firdaus, center back pasukan Terengganu. Berjalan saja nombor 11 Muhammad Afendi ini menuju ke arah bola. Beliau bermain lebih ke atas pada separuh masa kedua ini, lebih ofensif. Tendangan penjuru untuk pasukan negeri Johor Darul Ta'zim. Lama betul. Satu sepakan menarik. Bagaimana? Bola dikeluarkan oleh Saiful Nizam. Johor tidak lagi betul-betul lagi mencabar kedudukan penjaga gol Terengganu di separuh masa kedua ini. Ada satu dua larian Hishamuddin. Tukaran seterusnya bakal membawa masuk pemain berjersey nombor 14 Abdul Rahim Yassin menggantikan nombor 18 iaitu Hishamuddin. Nampak sedikit penat pemain veteran pasukan negeri Johor ini. 40 tahun sudah umur beliau. Dan yang masuk menggantikan beliau adalah lebih tua sebenarnya, berusia 42 tahun, Abang Abdul Rahim Yassin, 14 negeri Johor. Johor menyerang. Kali ini bagaimana? Bola masih lagi dalam kawalan beliau, Abdul Rahim. Satu larian, tetapi saya kira bola sudah pun terlepas daripada kawalan beliau, sudah pun jauh sebelum jatuh beliau di situ. Untuk sepakan gol pasukan negeri Terengganu Darul Iman. Dan seperti kita dapat lihat sepanjang kejuaraan ini, kita nampak beberapa pemain veteran kadang-kadang mereka outshine, mereka lebih bersinar berbanding pemain muda. Mungkin mereka menggunakan pengalaman lebih daripada tenaga muda, seperti mana yang turut ditunjukkan dalam perlawanan akhir ini. Beberapa orang pemain veteran seperti penyaring gol Johor sudah pun berusia agak banyak. Berapa tadi? Juga berusia 40 tahun. So apa pendapat Puan? Macam mana pemain-pemain senior lebih menyinar kali ni? Kebanyakan pemain veteran yang ada di tournament ni telah melalui tournament ni sebanyak 2-3 musim. So diorang dah well versed dengan tournament ni punya komitmen. So saya rasa dia lebih prepare dan lebih pengalaman lah daripada player-player open yang sedia ada. Oh, nampaknya mereka lebih bersedia lah kiranya. Satu, kali ini kita mengalihkan tumbuhan kembali ke tengah padang. Counter attack dari pasukan Johor. Bagaimana mereka meminta tendangan penalti. Bola seakan akan terkena tangan. Larian cantik nombor 17 Muhadir Abdullah, tetapi pengadil meneruskan permainan. Tidak ada penalti, kata Muhammad Syukri Abdul Aziz daripada Kuala Lumpur. Saiful Nizam sekali lagi masuk, kali ini gagal pula untuk berkoordinasi dengan baik. Johor menyerang. Wazir Musliadi Mansur sebenarnya, maafkan saya, dan beliau untuk menghantar ke tengah, tetapi mudah ditangkap oleh penjaga gol Tuan Azraf Fahimi untuk bola kembali kepada penguasaan pasukan Terengganu. Tukar-tukar hantaran Terengganu. Kita sudah pun berada di 10 minit yang terakhir. 7 minit saja lagi untuk tamatkan. Terengganu kembali sentiasa nampak bernafsu mereka untuk menyerang.
Tidak ada larian-larian dilakukan, terpaksa check back, terpaksa patah balik serangan pasukan Terengganu ini. Dengan Johor 1, 2, 3, 7 orang pemain atau 8. Lepas kali ini, bagaimana 13? Ditampan keluar untuk sepakan penjuru pasukan negeri Terengganu Darul Iman. 10 minit terakhir, apa sahaja boleh berlaku. Atau adakah kita akan ke penentuan sepakan penalti? Bakal diambil oleh nombor 10, Asham. Baik sekali. Satu lagi sepakan penjuru. Tertampan untuk kali terakhir nombor 5, Azwan Izam. Bola ke belakang sepakan penjuru. Atau bagaimana? Uda akan kembali ke tengah padang. Nombor 16 Johor penjaring gol pertama, Muhammad Fitri Amir akan masuk menggantikan pemain di baju nombor 19, iaitu Lokmal Hakim yang beraksi di bahagian pertahanan tengah. Sedikit perubahan taktikal nampaknya untuk pasukan Johor. Terengganu juga akan melakukan pertukaran, mengeluarkan pemain baju nombor 14 Syarul Nizam dan memasukkan pemain baju nombor 18 iaitu Muhammad Ahmad Syukri. Veteran dengan veteran terus melakukan pertukaran. Terus bola seakan-akan pinball sebentar tadi. Uda terus saja memegang bola. Bahaya pemain Johor ini. Sudah pun direhatkan, kembali penuh bertenaga beliau. Giliran Johor untuk melakukan serangan. Bola kaki Uda, satu true ball yang cuba dilakukan, mudah dibaca kali ini. Dan Terengganu untuk melakukan serangan. Satu tackle berbahaya. Bola sudah pun dimainkan. Syarul Nizam serangan. Tepuk bagaimana? Agak laju bola tersebut, masih lagi dalam kawasan permainan. Diambil dengan begitu cepat oleh Terengganu. Dengan pertahanan Johor seakan-akan tidak bersedia sebentar tadi. Menukar arah serangan 18 kali ini. Satu late tackle. Sudah 2 kali pemain jersey nombor 14 ini melakukan kekasaran. Abdul Rahim Yassin perlu lebih berhati-hati. Dua kali late tackle. Kali pertama beliau terlepas, tetapi kali ini beliau terus dipersalahkan. Sepakan percuma untuk pasukan negeri Terengganu. Dan mana ketika ini seorang pemain Terengganu nampaknya terbaring. Syaiful Nizam sudah pun kepenatan, saya rasa. Beliau diminta untuk berlari dengan hantaran-hantaran terupas. Antara saya kira kalau jika ada anugerah pemain terbaik untuk saya secara personal, beliau akan saya pilih. Okey Abang Wan, mungkin boleh berkongsi sedikit info berkenaan Maksak. Apa kejuaraan atau apa lagi game-games yang akan dilangsungkan sepanjang tahun 2021 ini? Maksak akan menganjurkan pelbagai kejohanan sepanjang tahun 2021. Kita akan bermula dengan selepas bola kita akan mula dengan tenis lah. Untuk kejohanan bola sepak pada tahun hadapan akan dihostkan oleh Kedah. So sama-samalah kita tunggu. So kita akan ke utara kalau ada rezeki untuk saya bersama dengan Maksak lagi pada tahun hadapan. Saya akan percuma untuk negeri Terengganu. Baik sekali. Tidak ada pemain di bahagian far post Terengganu sebentar tadi. Bola masih lagi dalam kawalan. Lemah pula kali ini, ditampan keluar untuk sepakan penjuru yang seterusnya.
Tepuk kembali masuk. Saiful Nizam kembali masuk. Masih lagi mau meneruskan permainan ini. Walaupun beliau ketika tadi nampak sedikit struggle memegang bahagian belakang beliau. Pemain yang begitu penting untuk pasukan Terengganu. So Cik Muiz, adakah akan menjagakan perlawanan yang akan berlangsung dalam perlawanan penalti, Cik Muiz? Saya harap tak lah Abang Wan. Kalau boleh kita habiskan gini saja. Sebab kita di penghujung perlawanan 1 atau 2 minit. Pasukan mana akan menjulang piala ataupun menangi tempat pertama kejuaraan Maksak Games 2021 ini. Siapakah penjuru? Hampir-hampir saja berjaya disambar oleh Muhammad Syafiquddin sebentar tadi. Center back mereka sekali lagi. Kesilapan ketiga yang saya kira pemain ke-14, pemain berjersey nombor 14 Johor ini. 3 kali sudah beliau melakukan kesalahan. Atau bagaimana kali ini? Siapakah dipersalahkan? Panas terik perlawanan hari ini. Perlawanan dilangsungkan tanpa water break. Saiful Nizam terhincut-hincut keluar. 2 minit masa tambahan. Hanya 2 minit dimiliki oleh kedua pasukan ini. Peluang untuk pasukan Terengganu melakukan sesuatu. Satu lagi pertukaran, nombor 10 pasukan Terengganu bakal dimasukkan. Dikeluarkan, maafkan saya. Berapa kali ni aku masuk ni? Atau bagaimana, masih lagi mungkin mau melakukan percubaan atau hantaran terakhir. Sepakan percuma Terengganu. Bahaya. Satu header atau mungkin beliau boleh melepaskan saja. Syafiquddin mungkin boleh melepaskan bola tersebut kerana ada satu pemain melakukan larian daripada sebelah belakang sebentar tadi. Mungkin nombor 12 Terengganu Muhammad Syazrin mempunyai peluang yang lebih cerah untuk menyudahkan bola tersebut. Tukaran Terengganu 9 masuk adalah Muhammad Afiq menggantikan Muhammad Ashfam. Terus ke bahagian serangan, Terengganu mau menyerang. Tukaran striker, Terengganu menyerang, tidak dicabar. Satu drive saja, peluang, tetapi bola tidak ada foul kata pengadil. Satu lagi percubaan ambitious daripada Terengganu, terus ke laut. Ditamatkan perlawanan akhir kejuaraan Maksak Games 2021 ini. Satu sama terikat kedua pasukan akan terus ke penentuan sepakan penalti. Kita berehat seketika, saya nak minum. Jumpa lagi selepas ini. Good luck Terengganu dan juga Johor.
Okey, kita mula kembali penentuan sepakan penalti. Adakah sang penyu akan menangis atau Harimau Selatan yang akan kecewa untuk kali ini? Sepakan pertama akan diambil oleh pemain jersey nombor 8. Abang Wan, siapa bang akan menang? Saya teringin nak tengok bukti teori Terengganu yang kalah first game dan jadi champ tournament seperti tahun 2016. Baik, sepakan pertama mudah saja, tenang. Muhammad Syafwan menyudahkan sepakan penalti 1-0. Dan pada anda yang menonton perlawanan ini, scoreboard yang kami tunjukkan adalah berkaitan dengan keadaan semasa penalti. Masa penuh permainan sebenar tamat dengan kedudukan 1-1. Kali ini giliran pemain jersey nombor 8, Persatuan Terengganu, untuk mengambil sepakan. Muhammad Syamsuddin, Iniesta maksak Terengganu ini. Bagaimana? Sepakan pertama Terengganu. Hampir saja sebenarnya. Bola itu meleret di bawah ketiak penjaga gol Zulkifli Othman. 1-1 keadaan semasa. Player nombor 8 Terengganu ni adalah bakal calon-calon bagi anugerah Golden Ball veteran kita pada tournament kali ini. Oh, kita ada pelbagai anugerah rupanya. Golden Ball, Veteran Open, lain-lain Abang Wan. Jika Terengganu menang. Sudah pun dijelaskan oleh Abang Wan sebentar tadi. Giliran pasukan Johor untuk mengambil sepakan yang kedua. Nombor 3 adalah Saiful Nizam. Satu sepakan leret mudah saja gagal dibaca oleh Tuan Azraf Fahimi. Johor di hadapan kali ini. Dan giliran pemain jersey nombor 9 Muhammad Afiq untuk mengambil sepakan bagi pasukan Terengganu. Berusia 24 tahun pada tahun ini, antara pemain termuda dalam kamp pasukan Terengganu. Bermain di posisi penyerang Afiq. Satu sepakan yang mudah saja kali ini. Muhammad Zulkifli Othman memutuskan untuk dive ke sebelah kanan, tapi sepakan Afiq ke sebelah kiri. 2-2. Siapakah yang akan gagal untuk ambil sepakan penalti? Kita tak nak tahu siapa yang berjaya, kita nak tahu siapa yang gagal sebenarnya. 2-2 kedudukan semasa. Nombor 2 Johor adalah Faizal Abdul Hamid. Bagaimana kali ini? Satu sepakan mudah. Johor kembali di hadapan 3-2. Saiful Nizam, giliran beliau ataupun tepuk berjalan ke arah gol. Pintu gol yang sudah pun beliau tembusi sebentar tadi. 3-2 Johor di hadapan. Tepuk penyepak ketiga pasukan Terengganu. Kali ini bagaimana? Tenang saja. Saiful Nizam menyudahkan bola tersebut. Gaya relax saja selamba. Ya, itu dia Ronaldo Terengganu. Diorang ada Ronaldo, diorang ada Iniesta rupanya.
3 sama kedudukan semasa. Giliran Uda pula untuk mengambil sepakan ini. Penjaring gol pertama pasukan Johor. Gol pembukaan perlawanan akhir Maksat Games 2021. Uda masuk atau tidak, mudah saja disudahkan oleh Uda. Saya tertarik dengan JC goalkeeper Terengganu ni. Seakan-akan JC goalkeeper Mexico era 90-an, George Campos. So kita tengok sama ada JC yang dipakai oleh goalkeeper Terengganu ni membawa tuah kepada tim Terengganu. Oh betul bang, antara penjaga gol yang penuh karisma, karakter beliau agak menarik sebenarnya, dengan rambut menggerbang. Beraksi ketika Piala Dunia 1998 kalau tak silap saya. Giliran Terengganu nombor 12 Muhammad Syazrin, dan juga mudah saja untuk beliau menyudahkan bola tersebut. 4 sama. Siapa akan menang? Sepakan kelima. Siapakah yang akan duduk menangis dan siapakah akan bersorak gembira pada hari ini? Giliran pemain berjersey nombor 12 pasukan Johor, Musliadi Mansur, antara pemain kegemaran Abang Wan pada kejohanan ini. Sama-sama kita saksikan. Step yang jauh juga tu dia ambil. Lima-4 disudahkan oleh Musliadi. Penyepak kelima pasukan Terengganu, Muhammad Syafiquddin. Kereta kebal Terengganu di bahagian centre back. Zaman sekarang ni pemain pertahanan juga mempunyai kebolehan untuk melakukan sepakan penalti yang baik. Tak macam dulu orang cakap pemain pertahanan sepak ke laut, ke langit perginya. Bagaimanakah kali ini? Syafiquddin 5-4 sekarang ini. Whistle ditiup oleh pengadil dan bola terkena tiang. Ditamatkan perlawanan akhir ini. Kemenangan berpihak kepada pasukan negeri Johor Darul Takzim. Keputusan penuh, keputusan akhir. Selepas terikat 1 sama antara Terengganu dan Johor, akhirnya kemenangan berpihak kepada pasukan Terengganu. Penalti 5-4. Maafkan saya pasukan Johor. 5-4 penalti. Tahniah kedua-dua pasukan menampilkan aksi yang menarik. Well done. Well done Syed Kandung Oyak. Well done. Tahniah Johor. Maafkan saya, maafkan Terengganu. Mereka gagal lagi di peringkat akhir pada tahun ini. Tahun lepas kepada ATM dan kali ini kepada Johor. Abang Wan, rumusan akhir perlawanan ini. Silakan. Saya kira kedua-dua pasukan telah memberikan persembahan yang terbaik. Cumanya kemenangan berpihak kepada pasukan yang lebih bertuah pada hari ini. Tahniah kepada Johor dan kita ucapkan kepada Terengganu agar untuk mencuba lagi di musim akan datang. Baik Abang Wan. So teori Abang Wan tak betul kat tahun ini. Sayang sekali pasukan Terengganu sudah beraksi dengan begitu baik. Dan juga tahniah buat pasukan negeri Johor. Kita akan berehat seketika dan selepas ini kita akan disiarkan secara langsung penyampaian hadiah kejohanan Maksat Games 2021. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum. Tahniah. Terima kasih untuk anda semua.